Terlebih dahulu kami bersiaran daripada surah Ar-Rayyan, bulan perdana 2, yang dihormati Tuan Pengurusi surah Ar-Rayyan, Dr. Nik, dari jawatan kuasa surah Ar-Rayyan, Ustaz Firman, serta tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sebelum kita memulakan tazkirah ini, marilah sama-sama kita membuka majlis dengan bacaan kitab Nabi Karim wa ashabil kiramul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, hadirin hadirat, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala kita dapat bersama-sama pada malam ini di malam Merdeka 31 Ogos 2021 bersamaan 64 tahun kita menyambut merdeka, dan kita panjatkan kesyukuran kepada Ilahi Allah SWT di atas limpah kurnia Allah SWT memberikan kita lagi kehidupan dan dapat kita bersama-sama merasakan kenikmatan merdeka 64 tahun ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama bersama dalam melayari Google Meet pada malam ini. Saya pakai mask sebab dalam surau. Kalau kat rumah kita boleh buka. Dan bersama di dalam musola, di dalam surau Ar-Rayyan, jemaah-jemaah yang sama-sama juga kita menyambut erti merdeka pada hari ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, bersyukur kepada Allah Taala, Allah memberikan kita limpah kurnia dan rahmatnya dalam bumi Malaysia yang tercinta ini, untuk kita meraihkan pada malam ini. Tetapi pada malam ini saya diberikan masa dalam 30 minit, dalam 30 minit, dan dalam 30 minit itu insya-Allah kita akan mengimbas kembali erti kemerdekaan, dan juga kita akan bersama-sama melihat bagaimanakah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat, perjuangan para tabi'in, perjuangan para tabi'in dalam membangunkan Islam, dan apakah kaitannya dengan merdeka kita insya-Allah. Dan pada hari ini sebenarnya tuan-tuan, saya nak buka pada yang pertama sekali, untuk kita mengenal erti kemerdekaan ini. Kita reflect balik tentang peristiwa Perang Khandaq. Perang Khandaq ini berlaku pada ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berlakunya di mana perang Khandaq itu? Tuan-tuan, saya ada tunjukkan slide itu, kita boleh nampak. Perang Khandaq itu berlakunya di bumi Madinah. Di bumi Madinah. Kerana apa? Hendak diserang oleh orang-orang kafir musyrikin. Jadi, waktu ketika nak perang Khandaq ini, apa peristiwa yang menarik yang berlaku adalah datang seorang, iaitu yang dikenali sebagai Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni sebenarnya orang Parsi. Bila Salman Al-Farisi ni orang Parsi, dia memberikan cadangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan bahawa jika di tempat saya perang, kita gali parit. Bila gali parit. Jadi parit tu digali tu jaraknya adalah dalam kadar jarak tak boleh dilintaskan kuda. Kuda tak boleh nak seberang. Itu parit tu. Jadi cadangan itu diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ni. Diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Maka dalam proses nak menggali parit ini, dalam proses nak menggali parit ini, digali-gali, dan Nabi Muhammad SAW sendiri dia masuk dalam parit itu. Dia masuk dalam parit itu sampai terselak baju Nabi Muhammad SAW. Sampai pada ketika itulah bila kata terselak baju Nabi,
Sahabat cakap, lapar ya Rasulullah, lapar ya Allah, lapar ya Rasulullah. Dalam perut sahabat ni diikatkan batu kan. Tapi dalam perut sahabat diikatkan satu batu. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam perutnya diikatkan 3 batu. Diikatkan 3 batu. Diikatkan 3 batu untuk menyatakan bahawa Nabi, kalau kata sahabat lapar, Nabi Muhammad SAW lagi lapar. Dan ciri-ciri pemimpin yang ada pada Nabi Muhammad SAW, ini tuan-tuan kalau kita tengok dalam Google tu, Google Meet tu, dalam slide ni, saya tunjukkan itu contoh replika. Replika perang Khandaq tu, macam mana Khandaq tu digali. Kalau kata yang dalam itu adalah sahabat, yang dalam itu juga adalah Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Kalau kita sekarang jadi pemimpin, kalau kata pemimpin berada di dalam, yang atas juga akan turut sama di bawah. Itu adalah refleksi ibrah kepada Nabi Muhammad. Contohnya kat sini, Abang Norman jadi pemimpin kat sana, kat tinggi. Dia turun bawah. Kata tengok kat jalan macam tu. Itu hebatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW turun juga. Waktu ketika sahabat gali, maka ketika gali tu jumpa satu batu. Tapi bila jumpa satu batu tu, ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, ketika nak pecahkan batu tak boleh. Batu tak boleh dipecahkan. Maka batu yang tak boleh dipecahkan ni, maka sahabat ada idea nak buat macam mana? Maka panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita menyebut selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nak gali Khandaq itu, maka Rasulullah SAW cakap dengan sahabat, ambilkan aku air. Ketika ambil air, Rasulullah ambil air itu, Rasulullah siram kat batu tu. Waktu siram di batu, kemudian Rasulullah ambil beliung. Beliung ni tempat untuk pecahkan batu tu. Maka Rasulullah ketika Rasulullah pecahkan dengan kalimah Allahu Akbar yang sangat kuat. Ketika pecah, Allahu Akbar kuat. Kuat Allahu Akbar. Kemudian pecah kali kedua. Rasulullah berhenti kejap. Lepas Rasulullah pecah, Allahu Akbar lagi kuat. Dan yang kali ketiga, Rasulullah pecahkan lagi kuat Allahu Akbar tu. Ketika pecah Allahu Akbar tu, tapi tiap kali pecah Allahu Akbar, Rasulullah SAW akan berhenti. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian, maka sahabat tanya dengan Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, aku melihat tadi engkau memecahkan batu itu. Kemudian kenapa engkau terberhenti dan engkau cakap Allahu Akbar tu kuat ni? Jadi pada ketika itu Rasul cakap, pertama sekali aku memecahkan batu tu, yang di dalam Khandaq aku pecahkan batu tu, keluar api, keluar percikan api. Dan di percikan api itu aku ditunjukkan oleh Allah SWT. Aku melihat kota Syam dan Rom jatuh ke tangan kamu. Melihat kota Syam dan Rom jatuh ke tangan orang Islam. Betul. Kemudian sahabat tanya, kali kedua tu apa ya Rasulullah? Maka Rasul cakap, aku melihat Parsi jatuh ke tangan kamu. Pertama, kota Syam dan Rom jatuh ke tangan orang Islam. Kali kedua, Parsi pula. Sedangkan pada ketika itu, orang Islam nilainya baru 3,000 orang. Satu benda yang macam agak mustahil lah nak buat. Kan? Kemudian, ya Rasulullah, dan ketika ketukan yang ketiga, aku melihat kota Sana'ah Yaman jatuh ke tangan kamu. Tuan-tuan, kota Sana'ah Yaman ini sebenarnya adalah kota tentera Abraha yang datang tu. Kan? Kemudian dia tak boleh kan. Dia dalam tu, surah Ababil tu kan dia balik lagi. Maka dia tetap lagi kota yang tu. Walaupun dia dah kena dah. Kan? Tentera bergajah kena. Kan? Tapi tu agak yang mustahil lah. Oh, boleh ke Islam ni memusnahkan ataupun menjatuhkan keturunan tentera Abraha. Tapi tuan-tuan, dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 10 Hijrah, pada 10 Hijrah, maka apa yang berlaku selepas daripada kewafatan Nabi selepas 8 tahun daripada kewafatan Nabi, kota Sana'ah Yaman telah dapat ditakluki. Maksudnya 8 tahun lepas tu. Kemudian hadis Nabi SAW betul. Pada tahun ke-10 selepas Rasulullah SAW wafat, Parsi pula jatuh ke tangan orang Islam. Dan kemudian kota Rom dan Syam
lepas 15 tahun jatuh ke tangan orang Islam. Tu nampak. Dan ada satu ketika mengetuk Khandaq itu, satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Ini adalah hadis yang dikotakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa satu masa nanti di kota Konstantinia akan lahir satu pemimpin yang paling terbaik daripada kalangan pemimpin, dan dia tenteranya adalah tentera yang paling terbaik. Itu ketika Khandaq. Nanti tuan-tuan saya kaitkan bagaimana ini dengan sejarah. Jadi sejarahnya keluarlah pada selepas 700 tahun. Maka sahabat Nabi cari, betul bilakah hadis Nabi ini akan terlaksana. Pada zaman sahabat cuba nak menaluki kota tu, tak dapat juga. Kemudian pada zaman anak pada sahabat pun tak dapat juga. Pada zaman cucu sahabat tak dapat juga. Maksudnya tabi'in tak dapat juga. Tetapi selepas 700 tahun rupanya terlaksana di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Cerita ni kita dah dengar tuan-tuan. Dulu kalau waktu kita kecil dulu memang jarang dengar lah, kan. Tapi sekarang budak-budak ada dengar cerita Sultan Muhammad Fatih ni, cerita yang tidak asing lagi. Dan situ ada gambar meriam tu, bagaimana Sultan Muhammad Fatih dia mencipta satu meriam yang besar untuk memecahkan tembok kota Konstantinopel. Ni hebatnya. Dan waktu ini tuan-tuan, sejarah tercipta. Bagaimana Islam itu iaitu dapat menakluki, Islam menjadi satu kuasa besar dunia daripada zaman Nabi Muhammad SAW sampailah kepada zaman Turki Osmaniyah ni, kerajaan Osmaniyah, sampai kepada Turki Osmaniyah, Islam itu telah memerintah sampai tahun 1924. Dan bumi ini telah ditakluki. Bagaimana hebatnya askar-askar Islam itu, di atas nama Islam itu, dia boleh menakluki kota Konstantinopel, di mana perairannya digali, ditutup. Perairan itu ditutup dengan besi-besi. Tetapi pada malam itu, kapal-kapal boleh naik ke atas bukit, ditolak oleh orang-orang Islam. Hebat. Jadi tuan-tuan, berkisar dengan perjuangan ini sebenarnya. Perjuangan Sultan Muhammad Fatih ni, bila mana orang Islam berperang, maka dia akan, bila dapat menawan, maka dia akan memberikan keamanan. Maksudnya Sultan Muhammad Fatih masuk ke Hagia Sophia tu, dia terus memberikan ketenangan dan keamanan kepada orang bukan Islam. Bukannya membunuh. Bukannya membunuh. Itu bukannya kerja orang Islam. Sama juga macam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaluki Palestin. Bagaimana Sultan Salahuddin menaluki Palestin? Dia takluk Palestin, dia masuk ke dalam kemah raja, dia bukan nak bunuh raja. Tapi raja cakap, "Abilah aku kena bunuh. Aku tidak akan membunuhmu dan aku tidak akan membunuh rakyatmu. Kerana guruku tidak mengajar begitu." Siapakah guruku? Guruku itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan guruku, guru kita semua ni. Jadi Islam itu berlandaskan kepada keamanan. Dan Islam tidak pernah berperang selagi mana orang tidak mengisytiharkan perang. Itu Islam begitu. Bukannya naiknya mata pedang kerana kita yang menjalankan mata pedang itu, tidak. Tetapi sebab Islam itu telah terancam. Maka tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentang sejarah negara kita ini, dikatakan bahawa Islam datang pada tahun 1511. Tapi ada lagi pendapat sejarah yang mengatakan Islam datang lebih awal daripada itu. Iaitu zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, Islam sebenarnya sudah sampai. Menurut sejarahnya, bahawa perniagaan Islam itu telah sampai disebabkan dalam pengurusan jenazah yang dibuat oleh para sahabat ni, ada satu barang yang digunakan untuk pengurusan jenazah tu. Tapi barang itu dapat di Nusantara. Apa barang dia? Barang yang dapat daripada Nusantara, tak apa barang dia? Kapur barus. Kapur barus tu bukannya dapat kat tempat sana tak ada. Tapi benda tu dapat di kawasan sini lah. Di bahagian Indonesia ni, bahagian tanah air kita ni. Maka dikatakan bahawa Islam tu sampai waktu tu. Malah ada yang mengatakan bahawa Islam tu sampai lagi cepat waktu Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaluki Masjid Al-Aqsa. Kemudian nak menyatakan yang Masjid Al-Aqsa tu dapat satu tempat yang Islam yang sangat bagus, maka dibina mimbar Salahuddin Al-Ayyubi.
Waktu ketika dibina mimbar Salahuddin Ayyubi itu, mimbar yang dibina itu adalah berdasarkan ukiran kayu Nusantara. Menunjukkan apa? Orang kita tu dah berada di sana. Maksudnya Islam tu dah lama dah. Dan tuan-tuan, Islam itu tertegak di bumi Melayu ini, dikatakan di atas pedagang. Tapi rupanya dia kata pedagang datang dan saya saja berdakwah. Sebenarnya bukan, tuan-tuan. Orang Islam datang berdakwah kemudian berdagang. Terbalik. Terbalik. Berdakwah dan juga berdagang. Dan tuan-tuan, apa yang berlaku bila kita tengok sebenarnya tanah air kita ni, iaitu satu tanah air yang merdeka. Satu tanah air yang merdeka. Tanah air yang paling mewah, yang paling kaya. Kenapa ditakluki oleh pelbagai? Banyak negara ditakluki satu dua je. Tapi tanah Melayu ditakluki oleh ramai. Kerana apa? Kita dikenali sebagai semenanjung emas. Campak aja benih akan tumbuh. Buat je akan tumbuh. Segala-gala isi kekayaan. Sampai ada yang mengatakan bahawa seakan syurga. Tu tanah Melayu kita ni. Kan? Maka menjadilah tanah air kita ini dijajah. Dijajah. Tuan-tuan, sebenarnya tanah air kita dijajah pada tahun 1511 oleh Portugis. Kan? Portugis datang. Lepas daripada Portugis datang, ini minta maaf lah, bukannya terror sangat pun. Saya pun dapat daripada mana lah ni. Minta maaf tuan-tuan, tuan-tuan lagi terror daripada saya. Lagi hebat. Ni kita ceritakan balik. Pada tahun 1641, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, siapa yang datang? Yang datang tu Belanda. Belanda datang. Atas sebab dia cakap nak dapatkan rempah ratus. Takkanlah rempah ratus tak ada kat tempat dia. Kan? Bukannya tu sebenarnya. Kan? Sebenarnya mereka datang di atas satu konsep yang cukup besar, iaitu gold, gospel and glory. Gold tu apa? Kekayaan yang berada dalam tanah air kita ni. Cuba tuan-tuan tengok. Berapa banyak negeri dalam Malaysia ni yang memang kalau gali tanah, keluar minyak. Kat laut ada minyak. Kan? Dalam tanah ada emas. Masya Allah. Kan? Hebat. Jadi orang nak rebut kekayaan yang ada ni. Kehijauan bumi. Kau akan nampak di tanah Melayu itu dengan sungainya. Betul tak tuan-tuan ni? Itu hebat. Kemudian yang kedua adalah gospel. Gospel tu ya, nak sebarkan agama. Yang ketiga glory, maksudnya kemegahan pada kurun ke-15 tu. Tetapi betapa hebatnya, dan orientalis menunggarkan fakta-fakta berikut. Ini saya tak terror lah bagi orientalis ni. Dan sebenarnya bahagian satu benda yang gagal dibuat oleh penjajah ni adalah proses kristianisasi. Tak berjaya. Mengkristiankan orang-orang Islam itu tidak berjaya. Kerana apa? Bila dikatakan orang Melayu satu-satunya bangsa dalam dunia ni yang dia bangsa dan juga agama. Apa dia? Orang Melayu. Kalau kita cakap orang tu, dia tu orang Melayu kan? Awak agama apa? Dia cakap dia agama Kristian. Memang orang Melayu akan pening. Betul apa nama ni? Dulu kat sekolah, contoh ada satu budak ni, tapi dia tak nak ambil pendidikan Islam. Pun pening. Orang Islam tak nak ambil pendidikan Islam, kan pening. Kan? Kalau kita tengok bangsa Arab, dia bukannya semua bangsa Islam. Tidak. Dia ada Arab Kristian, dia ada Arab Yahudi, dia ada Nasrani. Dia ada banyak. Tapi bila kata kita panggil orang Melayu tu mesti Islam. Bagaimana Islam ni tertegak? Sebab apa? Sebab sentiasa tak jatuh sebab dipimpin oleh barisan-barisan ulama. Tuan-tuan, barisan-barisan ulama kita yang memperjuangkan tanah Melayu. Sebab tu cerita-cerita tentang kemerdekaan ini kita kena ceritakan pada anak-anak kita. Mereka tidak berjaya dimurtadkan. Tidak berjaya dimurtadkan. Okey. Kemudian tuan-tuan, pada tahun 1824 British datang. Dengan bermatlamat lah. British datang dengan bermatlamat. Maka kita pun suka orang putih datang. Rupanya kita dijajah sekali lagi. Berapa banyak kita dijajah? Kemudian tuan-tuan, kita dijajah pula pada tahun British datang. British datang. Waktu British datang, kemudian siapa pula datang? Jepun pula datang pada tahun 1941. Jepun datang.
Tuan-tuan, pada tahun 1941 Jepun datang, Islam sudah berada dalam keadaan huru-hara sebenarnya. Satu dunia sudah berada dalam huru-hara sebab kita jatuh di bawah khilafiyah Turki Osmania. Habis. Islam duduk macam mana? Dibuat macam roti lah. Dipecah-pecahkan macam roti. Dulu kita tak pakai pasport pun. Pergi ke mana-mana. Sekarang pakai pasport. Dulu bahasa Arab. Islam dulu. Hebat. Tuan-tuan. Kemudian yang akhir sekali, siapa yang ambil itu? Siapa yang datang? Komunis lah. Pada tahun 1945. Sebab tu pada pagi tadi saya tengok cerita tak boleh nak sambut merdeka ni, tuan-tuan sekalian. Jadi kita sambut tengok apa? Kita tengoklah cerita Bukit Kepul kan. Dengan anak-anak, anak lelaki bukan main lagi kan. Sebenarnya anak-anak kita ni nak faham sejarah pun susah. Sebab dia pun tak jumpa kan. Saya pun tak jumpa. Mungkin yang jumpa siapa? Abang Norman akan jumpa. Tak jumpa juga. Kan? Tapi walaupun tak jumpa, dia ada ciri-ciri. Semangat kemerdekaan tu kena ada. Jadi benda tu yang kita kena terapkan pada anak muda kita ni. Kan? Terapkan pada anak muda kita ni kan. Tengok sejarah Bukit Kepul. Amat menyedihkan lah. Kan? Satu-satu mati. Tapi satu perkataan keramat yang tak boleh berhenti daripada mulut pejuang-pejuang Bukit Kepul. Apa dia? Orang cakap, undurlah diri. Berapa kali? 3 kali, 4 kali. Serahlah diri. Ngaku kalah je lah. Tidak, kami tidak akan kalah. Sampai siapa? Perempuan dengan kad senjata. Masya Allah. Masa tu tuan-tuan, mana ada internet? Internet tak ada. Kan? Nak telefon lagi tak ada. Sekarang, kalau kena serang terus datang kan? Tak ada. Nak pergi depan. Perjuangan bangsa. Nak pergi depan. Nak selamatkan bangsa ni. Engkau pergi kat penambang. Beritahu dengan orang. Waktu nak keluar kena tembak. Itu. Ustaz Fahmi ni macam betul cerita kan. Tuan-tuan tak betul. Kan? Ni cerita lah tuan-tuan ni. Cerita sejarah. Itu bila kita. Okey tuan-tuan Jadi. Apa yang selepas itu berlakulah kemerdekaan kita. Dan apa yang paling penting dalam yang kita kena fikir ini adalah. Bagaimana kita menyelamatkan kemerdekaan kita ni. Keamanan kita. Tuan-tuan kita reflect baliklah pada apa yang berlaku sekarang ni. Negara kita merdeka sebenarnya. Walaupun sebab COVID, tapi tetap merdeka. Tadi saya jalan kat satu tempat tu, nak beli sate. Wah, sate tak bagi orang ni. Bagi sate. Tapi saya nampak budak main bola. Betul, COVID boleh main bola lagi kan? Mesti aman lagi lah. Tapi kalau kita pergi Palestin ke, kita pergi Syria ke, kita nampak budak main bola tapi berada dalam keadaan ketakutan. Mereka sebab tu bila ketika Islam tu diserang di Palestin tu kena serang, kan lepas tu kan kata genjatan senjata. Malam tu juga nak meraihkan bukan main kan. Kita pun cakap wah meraihkan bukan main, besok kena lagi. Memang besok kena lagi. Tapi saat dimeraihkan pada hari itu adalah saat kegembiraan yang sangat dinantikan. Walaupun besok dia tak tahu lagi apa cerita dia. Sebab tu dia punya gembira siap pergi tepi pantai mandi. Walaupun ada COVID, dia tak pakai yang ni dah. Sebab tidak mendapat keamanan itu adalah lebih besar daripada yang dia rasa diseronok tu. COVID tu adalah benda yang kecil lah pada dia. Tapi tuan-tuan, kita punya merdeka ni, kita cuma tak merdeka, tak boleh pergi kedai je ngeteh. Kan? Nak makan dulu dia tak boleh, susah. Nak beraya tak boleh. Nak pergi shopping baju raya tak boleh. Itulah kisarnya. Tapi tetap berada dalam keamanan jika dibandingkan dengan negara-negara yang miskin, yang susah seperti Syria sekarang ni. Tuan-tuan. Dan tuan-tuan, dengan kemerdekaan itu, apa yang kita kena buat adalah, tuan-tuan, hubbu watan minal iman. Cinta negara adalah sebahagian daripada iman. Cintakan negara. Seperti diumpamakan oleh Imam Ghazali. Islam itu seperti apa? Islam itu adalah seperti sayur dan juga tanaman. Tetapi negara itu seperti apa? Negara itu adalah seperti pagar dia. Bila kita tanam sayur, dia ada pagar dia. Kan? Kalau tak ada tanam sayur, tak ada pagar, dia makan monyet mungkin. Islam itu, agama itu adalah seperti sayur. Negara itu adalah seperti pagar.
Kalau ada agama tapi negara hancur, kocak-kacir, macam mana tuan-tuan? Kita tengok apa yang berlaku kat Afghanistan tu. Sampai berlari naik apa? Naik kapal terbang. Berlaku tak kat negara kita? Tak berlaku. Naik kapal terbang, lepas tu naik kat kaki tu, dah lah tak pakai beg, naik atas dah jatuh, bung gitu. Nampak berlaku. Tapi tak berlaku tuan-tuan di negara kita selepas merdeka. Jadi apa tuan-tuan yang kita kena jaga adalah asas kemerdekaan kita. Kita kena jaga tuan-tuan asas kemerdekaan kita. Kita sayangkan negara kita. Kita taat pada pemerintah. Itu adalah satu yang utama. Bukannya pemerintah dia buat apa onar sikit kita tombangkan. Itu bukannya ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Buat ni okey ni buat hal sikit okey kita tombangkan. Tu bukan. Buat mogok kat jalan contohnya itu bukan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak begitu. Ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Sallam berwatakan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut. Ada toleransi. Bukannya terus nak jatuhkan bukan. Bukan, itu bukan. Jadi pegangan kita tuan-tuan, akidah kita kena jaga. Tuan-tuan Okey. Dah Dr. Dah. 5 minit. Jadi tuan-tuan, 5 minit lagi 5 minit lagi ada satu benda dalam slide ni yang nak saya cakap Ini tak boleh cerita dulu lah. Ini saya cerita yang bawah lah. Islam itu didukung dengan 8 perkara. 8 perkara yang kena dukung Islam tu. Kalau habis tak didukung, maka Islam tu akan jatuh. Kemerdekaan pun akan jatuh. Pertama, pemimpin yang bijaksana. Itu. Yang kedua, perlu ulama. Sebab tu perlu ulama ni kita jangan bertikai tuan-tuan. Jangan bertikai ulama ni. Ulama tu, nak dapatkan ulama, dahsyat. Kan? Kita ni orang yang ikut apa yang ulama cakap. Sebab ulama ini mempertahankan negara dan juga mempertahankan bangsa. Dia fikir dalam muzakarat ilmu untuk membuatkan kesan itu ulama. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, amiri. Amiri apa dia? Pekerja. Depan saya Abang Norman pekerja. Hebat. Masya Allah. Abang Azli pekerja. Ini depan-depan Ustaz Aiman semua Wak semua adalah pekerja, doktor pekerja. Jadi pekerja yang baik ni dia memikirkan bagaimana nak meningkatkan produktiviti kerja dia. Bukan dia nak kerjakan orang, bukan. Yang keempat, darah para syuhada. Sebab kita bila ada panggilan jihad je, darah syuhada tu dah darah yang sangat besar. Dan darah syuhada yang sebelum ni dah terbukti dah. Siapa contohnya yang Bukit Kepong tu, siapa yang berlawan dengan Jepun tu, itu semua terbukti. Tapi kita yang belum terbukti lagi. Tetapi di luar sana telah terbukti. Kemudian, asas yang kelima, doa para solehin. Para solehin doa. Sebabkan berlaku COVID sekarang ni, lagi orang doa. Berlaku COVID kat mana-mana buat Google Meet. Buat majlis ilmu, tak berhenti. Kat universiti buat, kat sekolah buat, kat rumah buat, dengan keluarga buat. Dulu kalau bawa kuliah PECDIS, Pulai kan, kita ada kuliah Tafakuh Fiddin ni Ustaz Aiman kita boleh buat setahun sekali je kumpulkan Ustaz-Ustazah. Tapi sebab COVID ni, dah nak masuk kali ke-6. Ini kali ke-5, dah masuk kali 6. Panggil pula Ustaz Samsul Debat panggil, Ustaz yang hebat-hebat panggil kan. Dan Ustaz tu pun kena terimalah sebab kita berada dalam alam maya tu. Yang ke-6, harta para aghnia, orang kaya. Jadi orang kaya ni, Islam tertebini di atas harta orang kaya. Harta orang kaya yang dia melepaskan hartanya untuk akhirat. Yang ke-7, kehebatan para da'i dan juga pendakwah. Inilah Islam tersebar. Dan yang ke-8 yang paling penting, golongan Islam tu didukung oleh golongan yang ke-8 ni, siapa dia? Rahim wanita yang solehah. Jadi rahim wanita yang solehah. Anak-anak perempuan kita kena jaga tuan-tuan. Kena tengok anak-anak perempuan kita. Memang paling susah nak jaga. Anak perempuan. Untuk melahirkan rahim yang solehah, untuk melahirkan benih-benih seorang yang hebat. Contoh seperti Sultan Muhammad Fatih dan juga pejuang-pejuang bangsa kita. Jadi saya rasa pada malam ni sedikitlah perkongsian kita untuk 64 tahun merdeka.
Semoga dengan kemerdekaan kita pada tahun ini, kita dapat merdeka daripada sakit COVID kita ni. Sakit COVID yang sedang menguji kita. Dan sebenarnya dia sedang menguji untuk bagaimana kita berada kat rumah, berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, bagaimana kita yang jarang nampak dan akhir sekarang kita dapat berjumpa dengan anak kita, kita boleh tengok pula macam mana anak kita kat rumah. Dan kita luangkanlah masa yang terbaik untuk anak kita. Kalau dulu tak sempat, ibu-ibu ayah-ayah tak sempat, nak tengok anak-anak tak sempat, nak tengok kerja rumah tak sempat. Sekarang dah Allah bagi ni kat depan mata. Dan bila nanti Allah buka untuk boleh tengok pergi surau, dapat 2 dos, datanglah ke surau, surau Ar-Rayyan kita ni. Kita doakan surau Ar-Rayyan kita ini dapat dibina menjadi surau yang kekal. Nanti kalau ada infak dah boleh buka, kita dapat harta para aghnia, iaitu harta-harta orang kaya. Dan sebenarnya harta itu adalah harta yang kekal. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah alhamdulillah pada hari ini sedikitlah daripada perkongsian pada malam ni. Semoga perkongsian pada malam ni adalah perkongsian yang kita dapat kongsi bersama sedikit daripada kita Nabi Muhammad SAW dan juga tahun-tahun kemerdekaan yang kita kena ingat ni, tahun-tahun kemerdekaan yang kita kena ingat dalam sejarah kita supaya sejarah kita tidak terkubur begitu saja. Dan semoga penduduk-penduduk di Seri Pulau Perdana 2 ini diberikan kerahmatan, diberikan kekuatan, anak-anaknya digunakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan dapat berada dalam keadaan mati dalam keadaan iman insya-Allah. Jadi tuan-tuan dengan berakhirnya sedikit tazkirah kemerdekaan pada hari ini, maka berakhirlah sedikit perkongsian pada hari ini. Kita semua generasi anak pasca mereka juga bertanggungjawab bersama-sama bertahan. Betul anak pasca merdeka yang lahir daripada anak-anak merdeka tuan-tuan lahir daripada anak-anak merdeka. Datuk nenek kita juga orang merdeka, sebab tu sejarahnya amat berbeza. Walaupun sejarah berbeza tapi kita punya tanggungjawab sama. Jadi tuan-tuan, itu saja pada malam ni. Semoga kita dapat kongsikan bersama, yang baik kita kongsikan bersama dan semoga menjadi manfaat kepada ibu dan ayah kita. InsyaAllah kita bersama kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan salawat.